بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. InsyaAllah kita akan menyambung pengajian kitab Fathul Qaribil Mujib di bawah tajuk Al-Ijarah. Faslun fil Ijarah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Faslun fil Ijarah. Ini satu fasal berkenaan dengan ijarah. Ijarah ni kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu bermaksud sewa ataupun upah. Sewa seperti kita menyewa rumah sebagai contoh. Upah iaitulah kita menggunakan perkhidmatan seseorang lalu kita bayar upah. Seperti contohnya kita menggunakan perkhidmatan teksi. So itu termasuk juga dalam ijarah, iaitu upah. Jadi ijarah ini sama ada kita manfaat yang diperolehi daripada ijarah itu dengan kita mengambil manfaat daripada sesuatu benda atau ain, seperti kita mengambil manfaat daripada rumah yang kita sewa, ataupun kita mengambil manfaat daripada kerja amal ataupun kerja yang dilakukan oleh seorang, seperti kita mengambil manfaat dengan kita menggunakan perkhidmatan penghantaran dengan menggunakan teksi ataupun Grab dan seumpamanya. Jadi kita bayar kepada teksi itu, perkhidmatan yang kita guna itu juga termasuk dalam kategori ijarah. Iaitulah kita seolahnya menyewa pemandu teksi itu dengan membayar perkhidmatannya. Jadi oleh kerana itu ijarah ni ada dua bentuk. Yang satunya dia kata al-ijarah alal ain, ijarah terhadap suatu ain, suatu benda, seperti ijarah kita menyewa rumah, iaitu ain di situ ialah rumah, ataupun ijarah al-ashkhas atau al-syakhsi, iaitu kita menyewa individu untuk mendapatkan amal atau perkhidmatan daripadanya, sebagaimana kita menyewa perkhidmatan penghantaran teksi dan seumpamanya. Okey. Faslun fil ijarah wa kullu ma amkana lintifa'u bihi. Sebelum kita nak bincang berkenaan dengan apa matan yang selanjutnya, sebab yang di atas ini saya ulang sekali lagi ialah matan Abi Syuja', sementara yang di bawah ini itu ialah Fathul Qarib. Okey. Baik, iaitulah Abu Qasim. Kita lihat jadi penjelasannya di sinilah. Dia kata faslun fi ahkamil ijarati, kita nak lihat ta'rif, so kita pergi kepada syarahnya, itu Fathul Qarib. Wa hiya bi kasril hamzati fil mashhur wa hukiya dhammuha. Al-ijarah dia kata dengan dibaca dengan kasrah huruf hamzah. Menurut apa yang masyhurlah, dalam bahasa Arab dibaca ijarah. Tetapi wa hukiya dhammuha, dan ada juga diriwayatkan atau dihikayatkan, disampaikan oleh dalam bahasa Arab bahawa ia juga kadang-kadang dibaca dengan dhammah, dibaca dengan ujarah, tapi al-ijarah itu adalah lebih masyhur. Wa hiya lughatan, iaitulah ijarah tadi, lughatan fil lughah, dari sudut bahasanya, ismun lil ujrati, ialah nama bagi ujrah. Jadi dia nama bagi upah, itu dinamakan sebagai ijarah. Wa syar'an, sekarang yang penting kita di sini kita nak lihat dari sudut syaraknya, ialah apa sebenarnya ta'rifan syarak terhadap ijarah dalam mazhab Syafi'i. Wa syar'an yakni wa fi syar'i, dibaca dengan mansub binaz'il khafid, kerana dia buang fi tadi itu, kita baca dengan nasab binaz'il khafid. Aqdun, ia adalah satu akad, ala manfaatin, atas sesuatu manfaat. Okey, sebab ditarifkan ijarah ini sebagai akad ke atas suatu manfaat sebab ia berbeza dengan jual beli. Dia bentuk lebih kurang dengan jual beli, cuma jual beli itu akad atas sesuatu benda.
Seperti kita nak jual laptop. Jadi akad untuk dipindahkan hak milik ain, iaitulah benda tersebut. Maknanya dia akan dapat laptop dan dia akan dapat manfaat daripada laptop tersebut. Kalau kita jual rumah, dia akan dapat, orang yang membeli itu akan dapat rumah itu, ain rumah itu jadi hak milik dia, dan juga sudah pastilah manfaat penggunaan rumah itu juga akan diperoleh bersekali dengan ain tersebut. Tetapi ijarah ini bezanya, dia akad bukan ke atas ain, dia akad hanya ke atas manfaat daripada ain tersebut. Maknanya dia akan memberi perpindahan hak milik dari sudut manfaat, bukan hak milik dari sudut benda. Kalau kita menyewa rumah, pemilikan tidak berpindah. Rumah tersebut tetap akan kekal pada pemiliknya. Tetapi apa yang penyewa dapat, dia dapat memiliki manfaat penggunaan rumah tersebut. Jadi bila kita kata memiliki manfaat itu, dia ada kesan di sudut hukum lah. Maknanya kalaulah seorang itu menyewa sebuah rumah, apa maksud dia memiliki manfaat daripada rumah tersebut, walaupun dia tidak memiliki ain atau rumah itu, tapi dia memiliki manfaat, bermakna manfaat itu hak milik dia. Hatta tuan rumah pun tidak boleh menggunakan manfaat tersebut semasa tempoh penyewaan tersebut. Sebab itu bukan hak milik tuan rumah lagi. Tuan rumah hanya memiliki ain, iaitulah rumah tersebut, tetapi manfaat itu sudah dipindah hak milik kepada penyewa. Oleh sebab itu, katalah penyewa itu dia sewa sebuah rumah selama setahun. Kemudian dia jarang gunalah rumah itu, tapi dia bayarlah setahun tu, dia akan bayar setiap bulan berapa bayaran dia bayar. Tuan rumah tengok, dia kata penyewa itu kadang duduk kat rumah tu, kadang dia duduk kat rumah lain atau seumpamanya. So ada ruang untuk dia nak guna rumah tersebut. Sebagai contoh, dia kata mak dia daripada kampung nak datang, saudara mara daripada kampung nak datang, nak duduk rumah dia tak muat, maka dia nak letak keluarga dia itu di rumah yang nak disewa tersebut. Jadi dia tidak ada hak, sebab dia hanya memiliki manfaat, dia hanya memiliki pemilik rumah hanya memiliki ain rumah tersebut, tapi manfaat telah ditransfer kepada penyewa. Kalau dia nak guna juga, maka dia kena bincang dengan penyewa tersebut. Penyewa kata okey duduk, okey tak ada masalah. Kalau penyewa kata duduk tapi kena bayar, maka dia kena bayarlah, sebab pada ketika dia menyewa itu, dia hanya memiliki ain, tetapi manfaat telah dipindah hak milik kepada orang lain. Jadi sebab itu dia kata aqdun ala manfaatin. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kalau kita dah menyewa, manfaat itu jadi hak milik kita, kita berhak untuk memberi manfaat itu kepada siapa sahaja. Jadi sebenarnya orang yang menyewa rumah, dia boleh sewa rumah itu pula kepada orang lain, sebab manfaat rumah itu telah dimiliki sepenuhnya olehnya. Maksud bila memiliki, bila kita kata memiliki suatu dengan sempurna, makna dia berhak untuk pindah hak milik kepada orang lain. Dalam mazhab Syafi'i begitu keadaannya, dia boleh sewakan kepada orang lain. Bahkan kalau dia orang yang pemilik rumah itu tidak membenarkan dia sewa, tak boleh. Batal akad tersebut kalau dia menyewa ke rumah dia kepada seorang dengan syarat dia tak boleh sewa pula kepada orang lain, dia tak boleh pula bagi orang lain duduk di situ. Itu akan bercanggah dengan konsep ijarah dalam mazhab Syafi'i, sebab bagi mazhab Syafi'i perpindahan manfaat itu telah berlaku. Bila perpindahan manfaat telah berlaku, makna dia boleh guna ikut apa sebab dah hak milik dia. Macam kita lah, kita memiliki handphone, itu hak milik kita. Kita nak jual kan, kita nak sewa, itu hak milik kita. Tak boleh orang lain nak menghalang. Maka begitulah juga dengan ijarah ini. Maka dia telah ada berlaku perpindahan hak milik dari sudut manfaat, bukan dari sudut ain. Tetapi dengan syarat lah tadi, sewa tadi dengan syarat, iaitulah dia boleh sewa pula kepada orang lain dengan syarat bila orang lain itu mengguna barang ada apa rumah tersebut sebagai contoh, maka dia tidak lebih mudarat berbanding dengan penyewa asal. Maksud apa lebih mudarat? Begini, maknanya bila kita sewa rumah, dia tetap ada mudarat. Bila kita guna rumah, kita sewa rumah selama setahun, selama 2 tahun, pasti di sana akan berlaku tercala di sana, terkopek sikit-sikit. Benda yang biasa yang akan berlaku, bukan atas dasar khianat lah. Mana berlaku itu benda yang biasa. Bila rumah orang duduk akan berlaku lah. Macam kita sewa kereta lah. Sewa kereta selama 1 tahun sebagai contoh, ataupun 1 bulan. Dia tak sama lagi condition dia dengan 1 bulan yang sebelum. Pasti di sana akan ada
kehausan pada tayar akan ada, dan seumpamanya akan ada. Itu mudarat. Tapi itu adalah mudarat yang syarak tidak lihat. Memang sewa akan berlaku begitu. Cuma kalaulah kita menyewa satu rumah daripada orang lain, kemudian kita nak sewa pula rumah itu kepada orang lain, dalam mazhab Syafi'i dia ada hak untuk menyewa kepada orang lain, tetapi dengan syarat tadilah, iaitulah orang yang nak menyewa itu tidaklah lebih mudarat daripada kita yang menyewa. Sebab kita dah sewa, tuan rumah dah tahu hati budi kita, dia bagi kita sewa atas dasar dia yakin bahawa kita ini tidak merosakkan rumah tu. Tapi kalau kita sewa kepada orang lain, maka orang lain itu pula akan lebih teruk daripada kita, akan menyebabkan berlaku kerosakan dan semua, maka pada masa itu tidak boleh. Tapi konsep asalnya boleh, tapi tak boleh kerana apa? Kerana ada mudarat. Jadi itu yang dia kata aqdun ala manfaatin ma'lumatin, yang diketahui, yang nanti akan dijelaskan satu persatu. Maqsudatin, yang maklumah dan maksudah dan manfaat itu ialah manfaat yang memang menjadi matlamat kepada sewa tersebut. Contohnya kita nak sewa rumah. Sewa rumah, manfaatnya ialah nak duduk di rumah. Qabilatin lil badli wal ibahah, dan dia boleh menerima, makna apa manfaat tadi itu boleh diserahkan kepada orang lain, atau dia diberikan kepada orang lain, atau diharuskan kepada orang lain. Nanti kita lihat dia punya syarah dia. Bi'iwadin ma'lum, dengan imbalan yang diketahui. Maksud imbalan itu bila kita sewa rumah, kita nak sewa rumah kepada seorang, kita akan dapat bayaran lah, itu imbalan. Yang maklum mesti diketahui. Tak boleh sewa dalam keadaan tidak diketahui bayarannya berapa. Duduklah di sini setahun, nanti kita kira lah berapa nak bayar. Itu tak sah akad. Sebab apa? Disebabkan tidak tahu, tidak jelas berapakah bayaran yang akan dikenakan. Mesti maklum. Jadi ini dia punya ta'rif dia. Ta'rif dia aqdun sehingga maklum. Okey, nanti akan dijelaskan di bawah. Wa syartu kulli minal muajjiri wal mustajiri ar-rusydu. Syarat bagi muajjir, iaitu orang yang menyewa, wal mustajir, muajjir orang yang menyewakan, wal mustajir dan orang yang menyewa. Muajir orang yang memiliki rumah tersebut dan dia menyewakan kepada orang lain. Mustajir ialah orang yang menyewa. Apa syarat dia? Ar-rusydu wa adamul ikrah, dia mestilah orang yang matang. Sebab dalam pengurusan harta, mestilah orang itu matang dalam pengurusan harta. Sebab kalau dia tidak matang, maka dia ada wali yang akan menjaganya. Tak boleh dia bertindak sendiri. Seperti kanak-kanak, dia tak boleh. Wa adamul ikrah, dan tidak ada paksaan. Sebab jual beli dan seumpamanya, ijarah ini dia samalah dengan jual beli. Dia mestilah berdasarkan kepada ar-ridha antaradin. Antaradin mestilah atas dasar ridha miradai, bukan atas dasar paksaan. Okey, sekarang dia nak jelaskan ta'rif tersebut. Wa kharaja bi ma'lumatin, dan terkeluarlah dengan lafaz maklumah dalam ta'rif tersebut. Aqdun ala manfaatin ma'lumatin. Manfaah maklumah, terkeluarlah ju'alah. Terkeluarlah ju'alah. Okey, maksud terkeluar ju'alah mana? Dalam ta'rifan ni, ju'alah tak masuk. Itu maksud dia. Apa maksud ju'alah? Ju'alah iaitulah dia contohnya, saya buat contoh lah supaya kita faham. Wa bil mithali yattadhihul maqal. Contohnya, saya kehilangan handphone. Na'udzubillah. Katalah saya pergi satu tempat, satu lewat, handphone entah letak dekat mana. Jadi, maka saya buat satu iklan lah. Saya kata, sesiapa yang jumpa handphone saya, maka saya akan bagi 100. Okay. Jadi di situ ada banyak benda yang kita tidak ada ketentuan. Maksud tak ada ketentuan ini iaitulah bila saya buat iklan begitu, orang mungkin cari, dia akan cari handphone tu, boleh jadi tak jumpa, walaupun dia telah ada usaha yang telah dibuat, dia tidak berhak dapat apa-apa. Dia datang kat saya, dia tak jumpa, saya tak akan bagi. Tapi orang yang jumpa, mungkin sekejap je dia jumpa, maka dia akan dapat 100 tadi. Jadi ju'alah ini ialah akad berbeza sikit dengan ijarah, kerana dia tidak tentu di situ. Yang ditentu jumlah nak bayar banyak mana, tapi kerja orang tu tak tentu lagi macam mana. Dan dapat tak dapat pun tak tahu lagi. Jadi boleh jadi orang itu cari sampai 1 hari tak dapat.
Tapi dia tak boleh datang kepada saya, dia nak claim saya dah cari dah tapi tak dapat. Itu bukan akad ijarah, itu akad jualah. Awak tak dapat, awak memang tak dapat apa dia ganjarannya. Tapi bagi seorang yang baru cari seminit dia dah jumpa, dia bawa barang tersebut, maka dia akan dapat. Jadi ijarah ni tak boleh, dia kena spesifik apa kerja dia buat. Contohnya kita nak tadi menggunakan perkhidmatan teksi. So perkhidmatan teksi itu hantar daripada mana ke mana. Itu jelas. Berapa bayaran satu hal lah. Dari sudut kerja itu jelas. Dari sudut manfaat juga jelas. Kita nak sewa rumah. Rumah ni mestilah manfaatnya boleh diami. Ada cukup syaratnya, ada pintu masuk, pintu keluar, kemudian ada tandas, ada dapur dan seumpamanya. Jadi mesti maklum. Jadi akad atas manfaat yang kita maklum, yang kita tahu. Sewa itu untuk mendiami rumah. Jadi manfaat itu ialah dalam bentuk mendiami rumah. Manfaat tadi untuk dibawa daripada Kajang ke Bagi sebagai contoh. Okey. Jadi jualah tidak. Dia tidak mempunyai sifat yang seumpama itu kerana kerja pun tak tahu banyak mana. Wa bimaksudatin. Kemudian dalam ta'rif tadi digunakan kataan maksudah. Maklumah maksudah. Maksudah maknanya manfaat yang sudah menjadi matlamat kepada sewa tersebut. Jadi dikata keluar daripada wa kharaja bi maqsudatin istijaru tufahatin syamiha. Dia kata terkeluar bila kita masuk perkataan maksudah, maka terkeluar dari situ benda yang tak menjadi maksud, yang tidak menjadi matlamat kepada penggunaannya. Seperti dia kata menyewa apple untuk mencium baunya. Apple ini dia jenis makan. Bukan matlamatnya yang dimaksudkan dengan apple itu untuk nak cium bau. Kecuali kalau dia buat minyak atar, itu cerita lain. Maka pada masa itu dia ada yang bukan maksudah. Maka dia tidak termasuk dalam ijarah. Wa biqabilatin lil badli. Dalam ta'rif tadi dikata qabilah lil badli. Maka terkeluar dengan ungkapan qabilah lil badli manfaatul bid'i. Atau bud'i. Iaitulah manfaat daripada persemendaan dengan wanita. Itu tidak boleh disewakan. Fal aqdu 'alaiha la yusamma ijarah. Akad ke atas mendapat manfaat itu tidak dinamakan ijarah, sebaliknya dinamakan sebagai nikah, kan? Wa bil ibahati, juga dengan dalam ta'rif tadi digunakan perkataan ibahah, pengharusan. Jadi terkeluar dalam bentuk pengharusan ijaratul jawari luwati, menyewa wanita ataupun hamba-hamba untuk disetubuh. Itu tak boleh. Jadi itu tidak termasuk juga dalam ijarah. Yang tak termasuk kerana apa? Kerana dia termasuk dalam perkara yang haram. Okey. Kemudian dalam ta'rif tadi dia guna perkataan iwad, bi'iwadin. Maka terkeluarlah dengan perkataan iwad itu al-i'arah. I'arah ni apa? I'arah ialah pinjam. Pinjam, dia tidak ada imbalan. Saya meminjamkan motor saya kepada Ali. Dia tidak ada bayaran, dia tidak ada imbalan. Dia bentuk yang lain sama dengan ijarah. Sebab ijarah ialah kita akad atas manfaat yang diketahui. Okey. Begitu juga dengan arah, dia atas akad juga dalam atas manfaat, iaitu kita bagi motosikal, bukan kita bagi ain motosikal, bukan kita pindah hak milik motosikal. Kita bagi motosikal, hak dia mendapat manfaat daripada motosikal tersebut. Jadi dia macam dengan ijarah, iaitu diberi hak, dipindahkan hak penggunaan itu untuk tempoh-tempoh yang tertentu kepada orang lain. Macam dengan ijarah itu, kita memberi hak untuk mendiami rumah tersebut untuk tempoh tertentu pada orang lain. Tapi ain itu masih dimiliki oleh pemiliknya. Maka dia sama, cuma bezanya i'arah ini ialah i'arah pinjam, dia tidak ada bayaran. Dia tidak ada imbalan. Itu dia kata bila sebut kata iwad, bi'iwadin, maka terkeluarlah i'arah daripada ta'rifat ijarah. Wa bima'lumin, dan juga imbalan itu yang diketahui. Berapa bayar? Macam saya kata tadi, saya sewa rumah ini kepada awak selama setahun, setiap bulan bayar RM500 sebagai contoh. Iwad itu, imbalan itu diketahui. Berapa? Mana dia dah tahu bulan ni, tiap bulan dia akan bayar, dia akan dapat RM500. Dia kena bayar RM500. Berbeza dengan akad musaqah. Akad musaqah ni iaitulah kita
bagi sebidang tanah kepada seorang, kita bagi benih kepada dia untuk dia tanam. Katalah dia nak tanam padi atau tanam sayur, kita bagi benih kepada dia untuk ditanam. Maka pada masa itu dia akan ambil benih itu, dia tanam sampailah cukup dapat hasil dibahagi. Jadi tak tahu dapat macam mana lagi. Cuma saya boleh letaklah nisbah, letak ratio. Sebagai contoh, okey, saya bagi benih kepada awak untuk awak usahakan tanah ini selama beberapa tahun. Hasilnya kita bahagi 50-50 ataupun 60-40. Dia hanya tak tentu, dia hanya dalam bentuk portion, nisbah saja, tapi tak tahu dapat banyak mana lagi. Tapi ijarah ni dia mesti maklum, mesti diketahui. Okey, berapa bayarannya mesti diketahui. Bawa saya ke sana sekian bayaran. Kalau kita pakai Grab dah bagi tahu dah bayaran berapa. Kalau tak ada pun berdasarkan kepada meter. Kita dah tahu 1 meter berapa bayarannya. Kalau sewa rumah kita tahu berapa. Mesti benda itu diketahui. Okey, itu dia punya penjelasan ta'arif ini. Okey, baik, kita lihat di atas semula. Wa kullu, okey, sekarang dia nak masuk kepada apa yang boleh kita sewa. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi sahhat ijaratuhu. Dia kata setiap perkara yang boleh kita mengambil manfaat dengannya ma'a baqa'i ainihi, dengan kekalnya ainnya, sahhat ijaratuhu, sahlah ijarah. Maksudnya kalau kita boleh ambil manfaat daripada suatu perkara itu dengan syarat ainnya kekal, maka boleh ijarah. Seperti sewa rumah, ainnya kekal, manfaat boleh ditransfer kepada orang lain, itu nama dia ijarah. Kita sewa laptop, kita sewa motosikal dan seumpamanya, itu ainnya kekal dan manfaat itu diperoleh orang lain, maka itu sah ijarah. Maknanya kalau ain tak kekal, makanan kita tak boleh kata sebagai sewa, sebab makan dia tak kekal. Kita bagi sepinggan nasi kepada dia, dia makan habis. Jadi itu tidak dinamakan sebagai ijarah. Sebab apa? Sebab baqa' ain itu tak berlaku. Idza quddirat manfa'atu bi ahadi amrayn, apabila ditentukan manfaatnya dengan salah satu. Manfaat itu ditentukan, mesti maklum tadi kan, ditentukan. Contohnya dengan mudah. Contohnya mudah tempoh. Contohnya kita sewa rumah lama mana? Sewa selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada tempoh yang mana kita dah tahu 3 tahun tu manfaat kita peroleh untuk tempoh 3 tahun. Ataupun dalam bentuk amal kerja. Sebagai contoh, kita upah orang untuk jahit baju. Jadi itu upah lah, kita bawa kain, kita minta dia jahit baju. So itu kita dia bukan tempoh, dia bukan bayaran berdasarkan kepada tempoh, bayaran berdasarkan kepada kerja yang dibuat. Siap satu baju, bayarannya RM100 sebagai contoh. Ada juga yang dalam bentuk yang boleh buat dua-dua. Nak sama ada nak guna tempoh atau nak guna kerja, berdasarkan kerja. Sebagai contoh, buat rumah. Kita upah tukang, tak guna kontraktor, kita upah tukang. Upah tukang ada 2 bentuk. Dia akan tanya kepada kita, okey, ni nak bayar gaji hari ke atau nak bayar lamsam ikut keluasan rumah? Kalau bayar gaji hari, dia kata sebagai contoh, 1 hari RM50 untuk seorang pekerja. So kita bayar berdasarkan hari, berapa hari pun ikutlah. Sehingga siap rumah tersebut. Atau satu kaedah lagi, dia kata saya nak upah tapi bukan bayar hari, saya nak lamsam berdasarkan kaki persegi. Kalau 1 kaki persegi bayarannya RM100 sebagai contoh. Kalau 2,000 kaki persegi, RM200,000 lah sebagai contoh. Itu ditentukan berdasarkan nanti siap rumah itu, itulah kerja yang dijanjikan kepada kita. Okey. Jadi maklum itu, manfaat itu mesti diketahui, dan juga macam mana kita nak ketahui manfaat itu dengan menentukan tempoh atau dengan menentukan kerja. Okey. Wa itlaquha yaqtadi ta'jil al-ujrati. Itlaq ni dalam bahasa Arab bermaksud melepaskan tanpa ikatan, tak ikat. Itu maksud itlaq. Sebab itu dia kata talak. Talak itulah membuat ikatan suami isteri. Itu nama dia talak, sebab dia melepaskan. Jadi talak ini makna tidak mengikat.
Maksudnya sekarang maksud tidak mengikat ni bila kita lafazkan atau kita buat perjanjian sewa menyewa atau seumpamanya atau kita cakaplah aku sewa rumah ni. Tiba-tiba kita tak sebut bila bayarannya itu, sama ada awal bulan ke akhir bulan. Ataupun kita nak ambil satu servis tersebut, sama ada bayar dulu ke atau bayar bila siap nanti. Itu maksud itlaq, dia tak ikat bayar bila. Yaqtadi ta'jil ujrah. Dia kata kalaulah kita buat akad, yang mana akad itu akad ijarah kita tak sebut bayar bila, maka dia bermaksud mesti dahulukan bayaran. Kalau kita tak sebut, mana dah faham dah mesti bayar awal baru boleh buat kerja. Barulah boleh kita guna dan semua. Kalau dia kata, kalau dia ikat dengan dia kata aku bayar kemudian, tak apalah, ini tak, bila tak disebutkan bayar bila, maka asalnya mesti bayar dulu. Illa an yashtarita ta'jil, kecuali kalau dia dah awal-awal syarat, okey, saya nak sewa rumah ni tapi bayar akhir bulan bukan awal bulan. Sebagai contoh, saya nak guna perkhidmatan awak ni tapi bayarannya setelah selesai kerja, sebagai contoh. Okey, itu tak jadi masalah. ولا تبطلوا بموت أحد المتعاقدين, tidak terbatal dengan matinya salah seorang yang berakad. Contohnya, si Ali sewakan rumah kepada si Abu selama 5 tahun dengan bayaran sebulan RM500 sebagai contoh. Ali sewa kepada Abu rumah 5 tahun. Tiba-tiba Abu ini mati. Bila Abu mati, adakah terbatal? Tak batal. Sebab pemilikan manfaat itu akan berpindah kepada pewarisnya. Pewarisnya yang akan menentukan. Jadi kalau pewaris dia kata, kami terus nak duduk di rumah ni, maka duduklah dalam tempoh 5 tahun yang telah janji tadi itu. Sebab dia macam dengan memiliki ain lah. Memiliki ain ni kita boleh warisi. Ini manfaat juga boleh diwarisi kepada generasi yang seterusnya. Sebagaimana ia boleh diberi kepada orang yang kita bincang awal tadi, dia juga boleh diwarisi. Jadi tak batal dengan matinya orang itu. Begitu juga kalau pemilik rumah itu mati. Dia tak batal begitu saja. Anak-anak tak boleh nak halau penyewa keluar. Sebab ada tempoh lagi, berbaki lagi kata 3 tahun, tak boleh dihalau. Disebabkan mereka hanya memiliki ain. Manfaat itu telah pun ditransfer janjinya selama 5 tahun kepada pihak lain. Begitu keadaannya. Sebab itulah, kalaulah contoh, kita kena pisahkan antara ain dengan manfaat dalam bab ijarah ni. Kalau jual beli, dia akan bersekali. Jual ain dan juga pindahlah juga, automatiknya manfaat akan pindahlah. Okey. Tapi kalau dalam bab ijarah ni, kita kena pisahkan antara ain dengan manfaat. Contoh aplikasi yang lain. Contohnya contohnya seseorang itu dia sewa rumah, Ali sewa rumah kepada Abu selama 5 tahun sebagai contoh. Maknanya dia telah pindah manfaat penggunaan rumah selama 5 tahun kepada Abu. Ali boleh jual rumah walaupun tak habis 5 tahun. Setahun je dia nak jual rumah. Dia boleh jual sebab dia memiliki ain rumah tersebut. Dia boleh jual kepada Ahmad pula rumah tersebut. Kalau dia jual kepada Ahmad, dia kena beritahulah kepada Ahmad bahawa rumah ini manfaatnya diguna oleh orang lain masih berbaki lagi 4 tahun. Jadi saya jual rumah ini, kamu kena tahulah mereka ada manfaat masih hak orang lain. Kamu hanya memiliki ain. Jadi bila Ahmad membeli rumah tersebut, Ahmad memiliki rumah tersebut. Faham tak? Ahmad memiliki rumah tersebut, bayaran akan dibayar kepada Ahmad lah, bukan lagi kepada Ali. Tetapi Ahmad tidak boleh menghalau Abu keluar daripada rumah disebabkan tempoh penggunaan manfaat itu, perpindahan manfaat itu, jangka masa yang telah disetujui ialah selama 5 tahun. Masih lagi ada 4 tahun, dia tak boleh halau. Walaupun dia kata, aku dah beli rumah ni, kamu kena keluar. Tak. Sebab walaupun dia dah beli rumah tersebut, tetapi manfaat itu telah ditransfer secara sah kepada dia, maka dia masih berhak untuk selama 5 tahun tersebut. Maka pada masa itu tidak boleh dihalau Abu keluar daripada rumah kerana dia berhak atas manfaat rumah tersebut, kecuali lah apabila berakhir 5
5 tahun yang telah disetujui itu, barulah pada masa itu berhak untuk dia dikeluarkan daripada rumah tersebut. Okey, jadi kena beza antara ain dengan manfaat dalam bab ijarah. Kalau dalam bab jual beli senang. Biasanya kita jual barang sekali dengan manfaatnya, tapi dalam kes tadi juga kita hanya pindah ain. Ali jual rumah yang disewakan kepada Abu itu, perpindahan berlaku ain. Ain sahaja. Sebab manfaat masih lagi hak orang lain. Tapi apabila dah habis tu, maka dia akan dapatlah semula manfaat tersebut. Okey. Wa tabtulu bi talafil ainil mustajarah, dan terbatal dengan musnahnya ain yang disewakan, barang yang disewa. Kalau dia sewa rumah 5 tahun, tiba-tiba setahun dah datang banjir, musnah rumah tersebut, maka pada masa itu akan terbatal lah. Dia kena bayar yang sebelum tu lah. Selepas itu tak perlu bayar lah. Sebab apa? Sebab manfaat rumah itu dah tak ada. Dia beza dengan jual beli. Jual beli, kita jual handphone kepada orang lain, dia tidak tertakluk kepada manfaat tersebut. Boleh guna ke tak boleh guna, kita dah jual. Dia tak boleh kembalikan kepada kita. Sebab ain itu telah berpindah hak milik. Tetapi manfaat ini, oleh kerana janji manfaat 5 tahun, so manfaat itu boleh digunakan selama 5 tahun. Maka bila musnah atau ada berlaku suatu perkara yang menyebabkan rumah itu tidak boleh diambil manfaat daripadanya, maka pada masa itu terbatallah akad ijarah tersebut. Ijarah ini makna kita pastikan orang yang menyewa itu mendapat manfaat. Tanggungjawab menyediakan rumah itu sehingga boleh diperolehi manfaat daripadanya ialah tanggungjawab pemilik rumah tersebut. Kalaulah rumah itu tidak lagi boleh digunakan, ataupun kereta atau kenderaan yang tidak lagi boleh digunakan, maka pada masa itu maka pada masa itu dia berhak untuk membatal walaupun tak cukup lagi 5 tahun sebagai contoh. Maka oleh sebab itu, bila kita nak sewa rumah, kena tuan rumah itu bertanggungjawab untuk jaga rumah itu sehingga manfaat boleh digunakan. Katalah rumah itu bocor, maka sebenarnya tanggungjawab untuk membaiki rumah itu bukan penyewa rumah. Penyewa dia hanya ambil manfaat tuan rumah kerana dia memiliki ain rumah tersebut. Jadi dia baiki bumbung rumah tersebut, barulah dia boleh bayar sempurna. Sebab apa? Sebab manfaat boleh digunakan. Kalaulah tuan rumah kata tak apalah, kamu baikilah upah apa-apa nanti saya bayar, itu tak jadi masalah. Sebab yang tanggung kos itu tetap tuan rumah, bukan orang yang berada dalam rumah tersebut. Jadi untuk perkara-perkara yang besar lah, yang biasa besar itu digunakan, maka pada masa itu menjadi tanggungjawab kepada tuan rumah untuk menyediakannya, kerana dia telah berjanji untuk memindahkan manfaat kepada penyewa. Sementara ain itu adalah miliknya. Maka kena pastilah dalam masa 5 tahun itu, penyewa itu boleh dapat manfaat. Okey. Wala dhamana 'ala al-ajiri illa bi'udwan. Tidak ada dhaman. Dhaman ini iaitu ganti rugi, 'ala al-ajir, atas penyewa atau atas orang yang kita upahnya, illa bi'udwan, melainkan dengan tindakan yang tak sepatutnya, tindakan yang salah laku, kita kata. Apa maksud di sini? Katalah kita menyewa rumah kepada, kita menyewakan kereta kepada Ali menyewa kereta kepada Abu. Abu menggunakan kereta tersebutlah. Pegangan Abu kepada kereta tersebut, status Abu sebagai pemegang amanah. Maksud pemegang amanah iaitulah dia tidak perlu bayar ganti rugi kalaulah berlaku kerosakan terhadap barang tersebut, yang mana kerosakan itu bukan datang daripada salah laku dia. Salah laku ni contoh, dia sewa kereta boleh bawa 5 orang, dia bawa 10 orang. Itu salah laku lah.
Mana itu dia kena bayar ganti rugi kalau rosak. Kalau dia sewa kereta hanya naik 5 orang dan semua cukup syarat, dia tidak ada udwan, tak ada benda yang apa kita kata melanggar tata cara penggunaan kenderaan yang sebenarnya, maka pada masa itu apa kerosakan yang berlaku kecuali pelanggaran itu seumpamanya lah, maka dia tidak bertanggungjawab pada masa itu. Makna dia tidak perlu bayar ganti rugi dah. Okay, itu yang dimaksudkan di sini. Tapi kalaulah atas dasar dia yang salah, dia salah laku daripada dia, sebagaimana disebutkan tadi, sewa kereta bawa 6-7 orang, sepatutnya 5 orang saja, maka pada masa itu dia kena bayar ganti rugi apabila berlaku kerosakan. Okay. Seterusnya, kita masuk sedikit ju'alah. Faslun fil ju'alati, al-ji'alah. Makna ada 3 cara baca. Nak baca ja'alah boleh, ju'alah boleh, nak baca ji'alah pun boleh. Okey, apa ta'rif dia? Ma'nahu lughatan ma yuj'alu li syakhsin 'ala syai'in yaf'alu. Kita tengok yang syar'an. Wa syar'an iltizamu mutlaq at-tasarrufi, mutlaq as-sarfi, aywadan ma'luman 'ala 'amalin mu'ayyanin aw majhulin li mu'ayyanin aw ghairihi. Okey. Dia syarah kat sini, tak ada syarah. Dia kata yang dikatakan sebagai ju'alah ini atau ja'alah ini ialah iltizam, satu komitmen yang diberikan oleh mutlak kepada orang yang daripada orang yang mutlak tasarruf, iaitu orang yang boleh bertindak atas sesuatu lah. Dia bukan kanak-kanak, dia orang yang yang katalah barang dia memiliki barang tersebut dan dia berhak untuk bertindak ke atas barang tersebut. Tasarruf ni atau sarf ni iaitulah orang yang ada hak lah, orang yang boleh mengurus harta dan sebagainya. Sebab kanak-kanak ni dia tak masuk dalam perkara tersebut. Contoh, kerana dia tidak cukup akal dan dia tidak boleh mengurus harta. Aywadan ma'luman, mana dia berjanji, iltizam ni satu komitmen daripada kita kata pemilik harta lah, sebagai orang yang berhak untuk mengurus harta tersebut. Aywadan ma'luman, satu bayaran imbalan yang diketahui. Ala amalin muayyanin, atas suatu kerja yang tertentu. Okey, maknanya begini. Yang dikatakan ju'alah, contohnya saya kata siapa yang dapat cari saya punya handphone, saya akan bayar RM100. Saya mutlaq tasarruf, iaitu saya orang yang bebas bertindak, bukan kanak-kanak, dan saya memiliki barang tersebut. Okey. Iwad maklum, saya kata RM100. RM100 tu iwad imbalan yang diketahui dah. Ala amali mu'ayyan, atas satu kerja yang tertentu. Okey. Kerja tertentu, dia kata au majhul. Kita pergi yang majhul dulu, sebab contoh saya tadi kerja yang tak tertentu. Itu amal majhul, satu kerja yang tak tertentu. Maksudnya saya kata siapa yang dapat cari handphone saya akan bagi 100. Kerja dia tak tahu lagi, boleh jadi kerja dia seminit dah dapat, boleh jadi kerja dia 1 hari baru dapat. Betul tak? Itu yang majhul. Ataupun kerja yang yang tertentu tetapi tidak menjadi kita kata kewajipan ke atas dia untuk menghabiskan kerja tersebut. Sebab kita bezanya antara ijarah ni, kerja dia spesifik dan dia akan dapat bayaran tersebut. Ju'alah ini dia tak semestinya dapat. Kalau dia tidak membereskan kerja tersebut, dia tak akan dapat. Kalau dia tak dapat cari handphone saya, tak dapat serah handphone tersebut, dia tak akan dapat bayaran apa-apa. Itu maksudnya. Ala amalin muayyanin atau majhulin li muayyan, bagi orang yang tertentu ataupun yang tak tertentu. Saya boleh tawarkan akad jualah ni kepada orang yang tertentu. Contohnya, saya minta kamu untuk cari handphone ni. Itu tertentu, kamu je. Kamu cari. Kalau kamu jumpa, saya akan bayar sekian-sekian. Saya minta kamu tolong buat benda ni. Kalau kamu, maka saya akan bayar sekian. Kalau berjaya, dapat sekian. Kamu tolong cari di Selangor, di sekian tempat. Kalau kamu dapat tempat situ, saya akan bayar. Kamu tolong cari pembeli barang ini. Kalau dapat, saya akan bayar. Itu majhul. Itu adalah
orang yang tertentu, makna kita offer hanya kepada dia. Tapi kadang-kadang macam tadi, di offer secara tidak muayyan, tak tertentu. Siapa sahaja yang dapat mengembalikan motosikal saya yang hilang, saya akan bagi 1,000. Itu terbuka. Jadi itu dia konsep ja'alah ini berbeza dengan ijarah tadi. Dia banyak ketidakketentuan, tapi yang ingat dia kena tentu berapa jumlah nak kena bayar. Okey. Seterusnya, al-ju'alah jaidah. Ju'alah harus. Sebab mengambil kisah berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, waliman ja'a bihi himlu ba'ir, kan? Bagaimana alat sukatan raja yang dikatakan hilang, yang dirancang hilang, kemudian dikatakan siapa yang dapat mengembalikannya maka akan didapat himlu ba'ir, dia akan dapat bayarannya ialah harta yang diletak di atas sepenunggang unta, himlu ba'ir. Jadi itu adalah contoh yang ada dalam syariat terdahulu. Wahwa an yashtarita fi raddi dhalati iwadan ma'luman, iaitu dia mensyaratkan untuk mengembalikan barang yang hilang, dhalatihi iwadan, satu bayaran yang tertentu. Itu yang dikatakan sebagai ju'alah. Fa idza raddaha istahaqqa dhalika al-iwad al-mashru'. Apabila dia mengembalikannya, dia dapat barang yang hilang itu, istahaqqa, maka dia berhak, dhalika al-iwad al-mashru', dia akan berhak mendapat imbalan yang telah disyaratkan. Itu dia kata, siapa yang dapat mengembalikan handphone saya akan bagi 100. Itulah iwad masyru', itulah imbalan atau bayaran yang telah disyaratkan, maka dia berhak. Tapi kalau dia tak dapat, dia tidak berhak. Dia berbeza dengan ijarah. Ijarah, contoh kita minta dia buat rumah. Dia buat rumah, walaupun katalah dia jatuh sakit, dia tak siap buat rumah tu separuh, kita tetap kena bayar separuh tersebut. Berdasarkan kepada nilaian, kita kena bayar separuh tersebut. Tak boleh kata-kata, saya kata dulu kena siap, tak siap saya tak bayar. Itu akad ju'alah yang tak terpakai dalam bab ujrah ataupun ijarah. Okey, dia hantar, minta dia kita minta dia hantar kita ke satu tempat, tiba-tiba pertengahan jalan rosak kereta. Dia berhak mendapat separuh daripada atau pembayaran berdasarkan tempat yang telah dihantar tadi itu, walaupun tak sampai ke destinasi yang sebenarnya. Tapi walaupun berdasarkan kepada perbincangan lah. Kalau kita kata saya nak bayar di sini, tak ada kereta pula nak hantar saya dengan kos yang lebih lagi, itu cerita lain. Tapi kalau dalam keadaan biasanya, contoh macam lebih sesuai tadi, kalau diminta untuk dibuat rumah, tiba-tiba dia jatuh sakit, sebagai contoh, hanya siap separuh, janji nak bagi 200,000, maka mungkin kena bayar 100,000 berdasarkan pada nilai kerja yang telah dilakukan. Itu berbeza dengan ju'alah. Kerana ju'alah dia tidak ada syarat itu. Siap kerja baru dapat, tak siap kerja tak. Okey, hanya sekadar itu sahaja perbincangan kita. Muzara'ah dan mukhabarah ini kita tak masuk. Pada hari ini kita telah mempelajari dua akad yang ada hampir sama, iaitu ijarah dan juga al-ju'alah. Dan juga sebenarnya dia juga ada hampir kesamaan dengan al-bai', jual beli. Cuma bezanya ijarah dengan bai' ini, ijarah ialah kita akad atas ain, sementara ijarah akad atas manfaat, sementara bai' ialah akad atas ain. Itu perbezaan yang ketara antara dua perkara tersebut. Konsep yang berbeza itu memberikan hukum yang berbeza-beza sebagaimana yang sebahagiannya telah kita sentuh sebelum ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.